Halo, halo. Assalamualaikum dan halo Zai Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini, sebenarnya saya nak recap balik daripada pertanyaan daripada anda. Sebelum ni ada yang tanya saya, bang, macam mana nak buat supaya motor Yamaha 100 Sport boleh bersaing rapat dengan Waisuku yang at least dah tukar ECU. So ini persoalan dia. So hasil daripada sources yang saya dapat daripada fan saya sendiri, daripada subscriber, daripada viewer yang sudi untuk berkongsi maklumat, gambar, video dan detail motosikal diorang, maka soalan ni terjawab. Sebenarnya benda ni benda yang semua orang boleh jawab, tapi in general lah. Tapi kita tak dapat sources yang betul. Orang kata with evidence, kita tengok sendiri spek dia. Tak adalah benda-benda macam tu kan. Semua orang boleh jawab. Tapi untuk video kali ni, disebabkan salah seorang subscriber Zai Stream ni sudi berkongsi, soalan ni telah pun terjawab. So nak tahu lebih lanjut, tengok video ni dulu. Okay, so korang dah dengar kan macam mana bunyi exhaust motor tersebut. So kalau korang tertanya-tanya macam mana bunyi dia boleh macam tu, berubah sikit kan, ada perbezaan. So motor tu dah pakai tabung GL lah. Dia bagi tahu exhaust dia tu dah pakai tabung GL. So sebab tu bunyi dia macam tu. Tapi senang kata, bunyi dia ada beza sikit lah sebab kalau kita dah coating block. Sebab apa? Motor 100 Sport yang korang tengok ni, pemilik dia adalah saudara Akil, yang mana dia telah pun hantar detail, gambar, video secara personal kepada saya pada nombor WhatsApp Zai Stream tu. So motosikal ni saya tengok dia punya modifikasi minimalis. Saya boleh kata ianya minimal lah, minimum sangat. Sebab apa? Kebanyakan motosikal akan upgrade sampai tahap 100 Sport pakai blok SS. Itu contoh. 100 Sport pakai Hit SS. Tapi yang ni tak. Dia masih lagi mengekalkan blok 100 Sport. Cuma yang menariknya adalah modifikasi dia tu simple-simple je, tapi performance boleh bersaing dengan Waisuku yang dah tukar ECU. Okay, so korang akan tertanya-tanya lah, kalau Waisuku yang dah tukar ECU, berapa sangat lah top speed? Okay lah, Waisuku yang belum tukar ECU top speed 138, 139 tu tak silap saya lah. Kalau salah betulkan di ruang komen. So kalau dah tukar ECU, basicnya dia naik tak banyak. Dia naik dalam 145, 148. Okay, so meter Waisuku pula bukanlah meter yang kita kata ringan. Kena faham tu. Meter Waisuku tak ringan. Dia bukan macam motosikal lain, meter 14 GPS baru berapa. Waisuku ni orang kata dia agak valid lah meter dia. Kalau meter dia tu dah tulis 199, maknanya GPS tu hampir-hampir lah angka tu. So kalau 140, 145, top GPS lebih kurang macam tu lah, senang kata. So motor 100 Sport ni, dia boleh bermain, dia boleh bersaing rapat, dia boleh follow dengan Waisuku yang dah tukar ECU. So korang akan cakap, akan ada yang akan cakap lah kan, alah bang, Waisuku tu baru tukar ECU je bang. Okay, kena faham, Waisuku yang tukar ECU tu pun modal 700 tu pula tukar ECU, bukan tukar saja, kena dyno, RM200 lagi tambah 900.
So kalau 100 sport ni campak 900, macam-macam pun boleh buat. Carburetor, potting, pada bahagian block lagi, red valve, boleh tukar bearing lagi, macam-macam boleh buat. So motosikal Yamaha 100 Sport milik saudara Akil ni, dia telah pun upgrade saiz piston 2 kali rebore. Maknanya kalau piston standard dia, saya pun tak ingat berapa, tapi Yamaha 100 Sport ni piston dia tak besar, kecil je. So dia upgrade 2 kali potong, maknanya piston saiz 50. Piston saiz 50, 0.5. 2 kali potong. Sebab sekali potong 0.25, 2 kali potong 0.5 lah. So dengan upgrade macam ni, dia touch up lagi pada bahagian block. Of course lah, block tu pada lubang pernafasan, boost pot lah, lubang-lubang yang lain, dia akan potting. Dia potting bagi, mungkin bagi tajam, mungkin bagi licin. Okay, tak kisah tu. Lepas tu untuk lengkapkan lagi exhaust, dia pakai tabung GL. Okay, so dah pakai tabung GL itu yang bunyi dia lain sikit, tak macam Yamaha 100 Sport yang standard. Lepas tu modifikasi yang saya tengok agak menarik kat sini adalah pada bahagian red valve dan carburetor. Kita tengok kebanyakan modifikasi biasa tak usik lah bahagian red valve. Kebiasaannya tak usik. Paling-paling usik pun diorang akan tukar dengan petal yang jenis carbon ataupun petal yang jenis plastik yang keras, yang tebal. Kalau korang tak tahu petal tu apa, petal tu lidah pada bahagian red valve tu. Kalau double R, dia ada 3 petal. Kalau RZ tak silap saya, dia 2 petal. Tapi sebenarnya benda ni boleh modified lah. Yang 2 petal boleh convert jadi 3. Cumanya kena ubah lah sikit pada bahagian nak connect antara red valve dengan crankcase ataupun block. Kalau RZ dia akan terus direct dengan block. Kalau 125Z double R, dia dengan crankcase. So tengok model lah, tak semua model sama. Okay, so carburetor menggunakan Yamaha RZ. Tak dinyatakan carburetor tu mili ataupun carburetor tu Catalyte, tak dinyatakan. Tapi korang sendiri maklum carburetor RZ besar macam ni. Kalau compare dengan carburetor Yamaha 100 Sport ni, memang kecil lah carburetor 100 Sport ni. Jantung dia tak besar. Even carburetor Yamaha 125Z sendiri pun dah VM22. Itu pun kita dah nampak besarnya carburetor Yamaha 125Z ni kalau compare dengan 100 Sport ni. Nampaklah kecil betul 100 Sport punya carburetor. So RZ dia lagi besar. RZ lagi besar. Kalau kita tengok lah kan, daripada review, daripada feedback pengguna-pengguna Yamaha 125Z yang dah tukar carburetor RZ, dia orang cakap carburetor RZ ni dia punya power end dia sedap. Orang kata daripada mid range RPM, daripada RPM pertengahan membawa ke top end, RZ punya carburetor lagi best, terbaik. Tapi kalau untuk RPM daripada starting grid membawa ke pertengahan, diorang punya feedback carburetor 125Z lagi sedap. Okay, so kalau pengguna-pengguna motosikal Modenas Dynamic, diorang terfikirlah kan, sedap sangat ke Yamaha 125Z punya carburetor? Tak payah risau, carburetor yang ada kat Modenas Dynamic tu sama je macam Yamaha 125Z, VM22. Dan juga ini adalah carburetor yang digunakan pada Yamaha LC V1. So nampak tak, V1 punya resepi, dia punya carburetor 22 je, 22mm VM. Carburetor ni juga sama dengan carburetor Kawasaki Double R dan juga TZM. Cuma TZM tu besar 30 ventimeter dia. Kalau kita tengok dia punya Double R punya saiz 28. Sama saiz dengan NSR SP, cuma NSR dia kihin. Dia pakai PE punya carburetor. Okey, dah melalut sampai ke cerita NSR. Okey, dinyatakan bahawa carburetor motosikal ni, kalau korang tengok sini dalam video pun, dah pun dimodified, yang mana telah pun dipotting. Dia dah rebore, dia dah lay pada bahagian inlet carburetor tu sendiri. Dan mungkin pada bahagian outlet nak masuk ke red valve pun telah pun di rebore. Sebab apa? Modifikasi ni dibuat supaya menepati cita rasa pada modifikasi red valve yang telah dibuat. So apa yang dah buat dekat red valve motosikal ni? Okay, red valve motosikal ni,
Kalau dekat sinilah saya baca dia bagi tahu dia telah buat modifikasi supaya bukaan lebih cepat. Dengan cara bukaan dan tutup rate valve tu lebih cepat dengan cara menguatkan ketegangan pada rate valve. Sangat pelik ayat-ayat kali ni, ketegangan. So, ketegangan ni kita boleh cakap kekerasan, stiffness. Okey. So, dengan cara apa? Dia tak ganti carbon punya petal. Dia tak ganti jenama-jenama lain, OKO ke Boyson ke, yang mana petal dia lagi tebal, plastik dia tu kan. Tapi dia lapik dengan botol punya potongan. Senang kata ginilah, dia ambil botol minyak hitam, dia potong ikut sizing petal tu, lepas tu dia attach sekali. Okey, so bagi saya ni satu idea yang menarik Maknanya kalau korang nakkan performance yang sedap dekat motosikal korang, tak payah pun beli rate valve racing, tak payah pun beli housing yang macam-macam. Tapi of course lah, kalau korang beli V-Force ke Boyson ke yang ada dual, orang kata ada dua lubang, ada dual stage, so of course lah dia akan ada kelebihan. Cumanya kalau korang nakkan modifikasi ataupun upgrade pada bahagian rate valve tanpa modal yang besar, maknanya pergi bengkel motor, komen akan tanya, okey, nak modify apa? Tak ada apa bang, saya cuma nak minta botol minyak hitam yang abang dah buang je. Memang komen kata kau ambil lah, selori pun ambil lah. Ambil benda tu, potong elok-elok. So dekat rumah nanti cabut rate valve, cabut bahagian petal daripada housing, ukur elok-elok, lukis dekat kertas, lepas tu tempelkan pada botol minyak hitam tu. Lepas tu ikutlah potong, pakailah pisau jilid, cutter dan sebagainya. Potong elok-elok, jangan sampai terluka tangan. So kenapa botol minyak hitam yang dia guna? Sebenarnya banyak je botol lain korang boleh pakai. Yang ini pun botol juga. Ni pun botol juga kan. Tapi kenapa pakai botol minyak hitam? Okey, pertama sekali, botol-botol macam ni dia tak direka untuk kita simpan minyak. Ini untuk simpan air. Simpan air So bila simpan air tak sama lah dengan minyak. Minyak punya karakteristik dengan air tak sama. Okey. So minyak hitam tu memang khas untuk letak minyak hitam. Untuk letak minyak, tak kisahlah minyak tuti ke, minyak hitam ke, memang khas untuk minyak. So kalau dia potong, letak dekat rate valve, yang mengalir dekat rate valve tu pun mixture minyak juga. So orang kata ciri-ciri sama. So kita nampak yang plastik tu akan kekal lama. Kalau kita pakai plastik-plastik botol yang lain, mungkin ada harapan cahaya ke apa ke kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu keadaan plastik tu macam mana. Bila dia kena minyak apa jadi. Kita pun tak ada masa nak test. Kita ambil botol, kita celup dalam petrol lama-lama kan. Kita pun tak pernah test. Mungkin RON 95 dia okey, tapi letak dekat RON 97 dia jadi cair. Jadi masalah pula. Tak pasal-pasal plastik masuk dalam enjin. Lepas tu dia membeku dekat dalam enjin pula jadi ketat, boleh jam. Kita tak nak benda-benda yang macam tu. Orang kata kesan-kesan yang macam tu. So botol minyak hitam pun aku rasa korang banyak kat rumah. So boleh buat. So dia pakai benda ni. So dia lapik. Orang kata skill ni adalah skill yang mana diguna pakai pada zaman-zaman dulu sebelum rate valve racing dijual, petal racing dijual. Carbon punya plastik tu ada. Okay. So sebelum carbon punya plastik tu ada, apabila carbon plastik tu dah ada kan, kira okey lah, senang nak modify. Tapi zaman dulu tak ada. So zaman dulu dia akan letak mata pisau cukur. Tak kisahlah apa-apa jenama kan, dia akan letak, dia akan skru kan. Tapi kalau korang letak plastik botol yang hitam ni, nak tak nak korang kena tebuk lubang lah untuk letak skru. Dan pastikan lubang yang korang tebuk tu tak terlampau besar. Terlampau besar nanti jadi loose, boleh tercabut. Bahaya jugalah.
bahaya tak bahaya, benda tu akan masuk dalam enjin lah. Sebab apa? Rig valve ni dia masuk dekat dalam bahagian enjin. So kalau plastik tercabut, dia akan berlega-lega dekat dalam enjin jugalah. Kesimpulannya memang akan jahanam lah plastik tu. Kalau tak baik, dia akan touch pada bahagian bearing. So mungkin akan efek lah, bearing jadi kesat dan sebagainya. So waktu tu kita mula jam lah, apa yang tak kena dengan motosikal ni. So nampak tak, modifikasi dia simple tapi idea dia menarik. Dia pakai plastik botol minyak hitam tu, yang itu saya suka lah. So memandangkan carburetor pun dah, orang kata dah lay, dah rebore, ataupun senang kata dah besar kan. So berapa dia punya main jet, pilot jet? Main jet dia 130, pilot jet 40. So jangan suka-suka copy saiz main jet dengan pilot jet ni. Sebab apa? Yang ini dia dah sesuaikan untuk spek motosikal dia. Dia dah potong blok 2 kali, dia dah potting head, dia dah potting blok, dia dah pakai exhaust tabung GL, rig valve pun dia dah usik, carburetor dia dah lay. Okay, so ini yang spek yang dia dah pakai. So kalau korang ambil buta-buta lah spek yang ni pakai kat motor korang, tak ngam, tak pelik lah tak ngam. Sebab yelah, lain format, lain dia punya resepi. Itu korang kena faham. So top speed GPS dia bagi tahu yang latest, dia tak tahulah berapa, tapi setakat dulu-dulu GPS dapat dalam 116 je. Saya faham lah 116 GPS ni motor standard lah, senang kata. Motor standard 100 GPS tu tak ada masalah. Tapi kalau dah modified macam ni, boleh bermain dengan Waisuku yang dah tukar ECU. Pada saya GPS tinggi tak tinggi sangat lah, tapi okey lah, kira ngam lah. Kira cantik. So modifikasi dia light je. Cuma satu benda yang saya nak highlight dekat korang, korang tengok pada bahagian sprocket dia. Tak dinyatakan lah sprocket depan dia saiz berapa. Mungkin 13, mungkin 14. Tapi kalau lah sprocket depan dia pakai saiz 15, maknanya sprocket belakang dia ni memang kecil betul lah, senang kata. Okey, ini antara salah satu cara macam mana motosikal 4 gear nak bersaing dengan motosikal 5 gear dan 6 gear. Okey, so kalau saya sebut 5 gear ni, of course lah Waisuku lah. Suzuki RG 5 gear juga, tapi dekat atas highway Suzuki RG ni tak banyak sangat, kecuali lah ada event-event retro. Biasanya Suzuki RG ni orang simpan. Lepas tu bila ada event-event besar yang best, baru dia keluar. Tapi kalau 5 speed yang paling banyak atas highway, Waisuku lah setakat ni. So kalau 6 speed ni RSX, RR, RS. Ini adalah motosikal yang 6 speed. So bila 4 speed nak versus dengan 6 speed ataupun 5 speed, senang kata in term of transmission dah kalah lah. Dia dah memang kalah. Sebab apa? Motosikal yang transmission speed dia ada banyak ni, sebenarnya motosikal macam ni dia ada kelebihan. Ratio final drive lebih kurang. Orang kata gear ke-6 dengan gear ke-4 motosikal lebih kurang je, tak ada beza sangat pun. Cumanya ratio gear tu rapat. Bila rapat, pecutan dia lebih sedap. Sebab apa? Bila dia tukar gear, RPM tak jatuh banyak. Itu kelebihan. Sebab tu lah banyak motosikal yang dah modified, diorang akan tukar primary gear. Primary gear tu sama ada diorang kecilkan satu gigi supaya gear 6 dengan gear 5 tu RPM tak drop terlampau banyak. Itu. Ni belum cerita pasal primary gear. Cerita pasal primary gear ni lagi panjang. Sebab dia ada, selain kalau kita tak ada modal untuk buat primary gear, kita boleh modify cara lain. Ada cara lain. So yang tu video akan datang lah. Ataupun kalau korang nak video tu cepat, request lah kat ruang komen. Cepatlah sikit, saya masukkan dalam queue. Okay, so korang tengok balik sprocket.
maknanya sprocket dia memang kecil. So kalau kata motosikal ni boleh main dengan, dia bersaing baik lah dengan Y-Suku yang dah tukar ECU, logik lah, sangat-sangat logik. Sebab apa? 5 speed ni gear dia rapat, top speed dia pun sedap. Motor ni pula dia 4 speed je. Okay, kalau in term of pickup, kita akan kata 4 speed ni kalah lah sikit. Tapi kalau setakat nak bermain bermula daripada gear 3, maknanya kita dah maintain speed dalam 80 kan, 80, tiba-tiba nak laju tak ada hal lah, sebab motor dah pun bergerak, tinggal pula sikit je. Okay, terus kita dapat. So inilah dia motosikal ni. Kalau kita tengok modifikasi dia light dia, minimal je. So pada video-video yang akan datang, saya akan attachkan, bukan saya attach lah, basicnya saya akan cover satu story pasal Yamaha Sport color hitam, yang mana dah pun masuk macam-macam lah, kelas tangan apa semua dah masuk. Dan performa pun saya tengok agak ekstrim. Saya tengok motor tu pun saya agak terkejut. Okay, Yamaha Sport ni, kalau sebenarnya lah, kalau saya nak berkongsi sedikit cerita lah, ini adalah motosikal yang kebanyakan pengguna-pengguna dua lejang ni bermula. Sebab apa? Zaman-zaman dulu lah kan, Yamaha Sport ni adalah abang kepada Yamaha SS, SS110, SS Dual Clutch dan juga SS Racing Spirit. Okay, perbezaan antara SS tu tak banyak pun, adalah sikit-sikit dekat bahagian gear dengan bahagian kelas. Yang lain-lain lebih kurang. Okay, tapi sebelum SS gemilang, ini adalah motor yang lebih dulu gemilang. Sebab apa? Pertama sekali dia keluar lebih awal. Okay, bila dia keluar lebih awal, CC pun 100 je. Bila SS keluar 110, of course lah dia lebih advance daripada Hundred Sport ni. Okay, sebab tu kalau kita tengok part-part SS nak masuk dekat Hundred Sport pun, nak masuk blok lah contoh, tak susah sangat, tak terlalu susah lah. Modifikasi dia pun simple je, modified sikit boleh masuk. Sebab apa? Dia adik-beradik motosikal ni. Lepas tu motosikal ni saya tengok dia dah pun pakai sistem clutch tangan. Itu yang menarik lah bagi saya. Dan kalau tengok balik, ini merupakan motosikal orang kata mostly orang yang baru nak bermula. Pada zaman-zaman dulu, baru nak bermula dengan motosikal dua lejang, ini adalah motosikal permulaan. Sebab apa? Motosikal ni harga jualan dia tak mahal sangat, mampu dibeli. Dan pada lingkungan tahun 90-an lah, senang kata, motosikal 4 lejang EF5 lah yang ada. Tapi waktu tu EF5 pun kalau yang guna pun tak ada yang untuk laju. Memang betul-betul guna untuk kegunaan keluarga, family, hantar anak pergi sekolah. Tapi kalau motosikal yang orang kata nak ada feel lah dekat traffic light, memang motosikal tu stroke. So inilah motosikal dia. Sebab apa? Kebanyakan golongan abah-abah ketika dahulu lah, saya tengok mostly kebanyakan kalau dia tak pakai Yamaha Y80, dia akan pakai Y100. Inilah Hundred Sport ni lah. Lepas tu anak-anak dia orang ni, bila dia orang dah mula membesar, dia orang mula kenal apa tu modifikasi motosikal. Macam biasalah, motor abah akan jadi bangsa, motor abah lah akan jadi tempat dia bereksperimen. Lepas tu nak isi minyak, dia akan minta duit kat abah juga. Semua benda abah. So inilah dia motosikal dia. Motosikal ni orang kata motosikal daripada dulu sampai ke sekarang masih lagi digunakan lah, senang kata. Even saya sendiri pun pernah pakai motor ni. Saya pun suka dengan motor ni sebab performance dia sedap. Walaupun enjin dia hanya 100cc, tapi orang kata yelah 100cc dia 2 lejang. Penggunaan tuti tak adalah kuat sangat, tapi kalau dah modified tu kuatlah tuti dia. Tangki pula tak besar sangat motosikal ni. So kalau korang nak pergi long distance, contohlah nak lalu dekat laluan Greek contohnya, situ petrol pump tak banyak. Jadi standby lah minyak tuti dengan minyak petrol dekat dalam raga. Standby lah sikit. Sebab apa? Kalau dah isi lah, dah top up minyak tapi still lagi tak cukup, nak tak nak korang terpaksa lah bawa slow. Okay, so video kali ni bukanlah hanya sekadar modify, ianya juga sedikit pengenalan untuk korang tentang
Yamaha Y100 ni, 100 Sport ni. So, untuk video yang akan datang, saya akan createkan satu konten yang mana modifikasi yang agak ekstrim. Sources saya dah dapat, detail saya dah dapat. So, tinggal untuk saya buat jadi bentuk video saja. So, video kali ni agak panjang, celotehnya sembang-sembang santai lah katakan. Okay, so tak ada apa dah yang ingin saya ceritakan. Nantikan video-video yang akan datang. Kalau korang nak motosikal korang, kami review, kami sharekan gambar, kami selitkan gambar, ataupun kami buat satu the whole episode story pasal motosikal anda, macam episod yang kali ini, kontak kami di description. Ada WhatsApp link yang saya khaskan untuk kegunaan Zaistream. WhatsApp nombor tu, sharekan detail-detail, mungkin ada kenangan manis dan sebagainya, boleh sharekan. Dan InsyaAllah cantik susunan dia, kami akan jadikan ianya konten berbentuk video untuk YouTube. So, semoga berjumpa lagi. Zaras Mawi aka Bro Zayas. Nantikan video-video yang akan datang. Bye bye.